العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Artinya, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah baik-baik serta diamlah, semoga kamu beroleh rahmat. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 204. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita yang mana setelah lama kita tangguh sebab cuti sekolah. Kalau cuti sekolah insya-Allah ada di sini kan. Jadi kalau cuti ni dia jalan jauh manjang fikir. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan usia, dikurniakan kesihatan yang baik untuk pada malam ini untuk kita sama-sama menyambung pengajian kita insya-Allah. Kita akan sentuh tajuk kita akan sambung berkenaan dengan lam as-sakinah. Lam as-sakinah, lam yang bertanda mati insya-Allah. Baik, sebelum tu tuan-tuan, apa khabar semua tuan-tuan sihat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulakan kelas kita, kuliah kita pada malam ini, perkongsian kita, marilah kita sama-sama membaca umul kitab. Kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, seterusnya kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Syaikhul Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan, kita teruskan pada muka surat 121 insya-Allah. InsyaAllah kita cuba habiskan pada malam ini. Kalau tak sempat, kita akan sambung tahun hadapan. Semoga macam jauh pada sikit lagi tuan-tuan ya. Baik, insyaAllah kita ulang sedikit tuan-tuan berkenaan dengan huruf lam yang bertanda mati ya. Kita lihat muka surat 122 secara ringkasnya tuan-tuan. Yang mana huruf lam yang bertanda mati ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Huruf lam yang bertanda mati ni tuan-tuan banyak terdapat di dalam Al-Quran. Sama ada kategorinya kata nama kita sebut dalam bahasa Arabnya isim, kemudian kata kerja kita sebut fi'il ataupun huruf. Ini kalau kita belajar tentang bahasa Arab. Baik, kemudian di situ kita lihat contoh-contoh bagi kata nama, kata kerja dan huruf. Ini kita dah sentuh tuan-tuan pada sebelum ni lah. Baik, seluruhnya tuan-tuan pada muka surat yang sama, pembahagian huruf lam yang bertanda mati terbahagi kepada 5 bahagian. Kalau kita nak contoh gambar rajah tu, lam al-isim kata nama, lam al-ta'rif, lam al-fi'il ataupun kita sebut kata kerja, kemudian lam al-harf iaitu huruf, kemudian lam al-amr iaitu kata perintah ataupun kata suruhan. Itu surah Al-Amr tu
Al-amr itu maksudnya suruhan. Kerjakanlah, buatkanlah, macam tu, wudukkanlah, solatlah, itu kata kerjalah. Baik, kemudian kita lihat surat 123 tuan-tuan. Yang ini kita nak sentuh sikit. Baik, lam al-isim, kita akan sentuh lam al-isim, huruf lam pada kata nama. Okey. Lam al-isim ini terdapat pada kata nama yang terletak di tengah perkataan. Maksudnya lam al-isim ni, lamnya tuan-tuan terletak di tengah perkataan. Terletak di tengah perkataan. Kemudian lam ini juga merupakan huruf lam yang asli. Kenapa dipanggil lam yang asli? Sebab ia tidak boleh dibaca secara dengung. Kena baca secara izhar, secara nyata, terang dan tanpa dengung. Itu kita panggil lam asli. Okey, huruf lam ini banyak terdapat dalam Al-Quran dan contohnya adalah seperti berikut. Ini lam al-isim, lam yang ada pada kata nama. Contoh tu kita dah sentuh tuan-tuan. Contoh yang pertama, jom kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sultanan. Kita bisa sama-sama tuan-tuan. Sultanan. Maksudnya sul. Di situ terdapat huruf lam yang warna biru. Lam itu menunjukkan lam al-isim. Maka di situ tuan-tuan kita kena baca secara izhar. Tak boleh baca secara dengung. Itu kita panggil lam asli. Baik, kemudian kita baca yang seterusnya. Salsabila. Salsabila. Ini dalam surah apa tuan-tuan? Potongan ayat apa ni? Dalam surah Al-Insan. Kemudian yang seterusnya, Al-sinatikum. Sama-sama tuan-tuan. 1, 2, 3. Al-sinatikum. Yang dikatakan tidak dibaca secara dengung. Kalau dengung sultan, itu tidak dengung. Kalau jelas izhar, sultana, salsabila, al-sinatikum. Okey, baik. Baik, hukum bacaan lam al-isim kita terangkan pada awal tadi. Hukumnya adalah wajib dibaca dengan bacaan izhar, iaitu terang, nyata dan tanpa dengung. Okey, Okey. Kita buat nota sikit tuan-tuan, supaya tuan-tuan nampak. Lam al apa tadi? Isim. Okey, lam al-isim ni tuan-tuan, yang pertama dia terletak di tengah perkataan. Terletak di tengah perkataan. Yang kedua, lam ini lam asli. Kemudiannya yang seterusnya yang kita highlightkan di sini, bacaan dia adalah secara izhar. Dalam kurungan tanpa dengung. Okey, baik, itu lam al-isim. Baik, seterusnya kita lihat lam at-ta'rif. Okey, lam at-ta'rif ni dipanjang sikit tuan-tuan, kita bagi satu persatu. Lam at-ta'rif ini yang pertama lam al-isim, iaitu kata nama. Yang kedua lam at-ta'rif. Lam al-ta'rif. Baik. Lam at-ta'rif ni tuan-tuan, kita lihat sama-sama dia punya pengenalan dia, merupakan huruf lam yang terletak selepas hamzah wasal. Lam yang mana terletak huruf lam terletak selepas hamzah wasal. Selepas hamzah wasal.
Hamzah wasal macam mana tuan? Ni hamzah ni. Ada alif kemudian ada ni hamzah wasal. Okey. Kemudiannya contoh di situ seperti al-yaum, al-yauma dan al-lazina. Contoh di sini seperti al-yauma, kemudian al-lazina. Al-yauma, yauma, al-lazina. Okey, baik. Kemudian ni tuan-tuan, huruf lam dan ta'rif ini merupakan lam tambahan. Tadi lam asli, yang ni lam ta'rif ni adalah lam tambahan ataupun kita sebut lam zaidah dalam bahasa Arab. Zaidah maksudnya tambahan. Lam tambahan kita sebut zaidah. Okey, baik. Kemudiannya kita lihat ketika memulakan bacaan bagi hamzah wasal ini hendaklah dibaca dengan baris di atas seperti al-yauma dan al-lazi. Baik, sekiranya kita nak baca tuan-tuan, nak memulakan bacaan, maka kena baca secara baris atas. Bila memulakan bacaan, menggunakan baris atas. Memulakan bacaan menggunakan baris fathah atau baris atas. Menggunakan baris atas. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di hadapannya ini terdapat hamzah wasal. Kalau kita nak mulakan bacaan tuan-tuan, kena mulakan dengan baris atas. Contohnya al-lazina, kemudian al-yaum. Sebab hamzah wasal ni dia tidak ada sebarang baris. Dia ada tiga tanda-tanda ni kan. Ni hamzah wasal. Baik. Kemudian huruf lam ta'rif ini terbahagi kepada dua. Lam ta'rif ni pula tuan-tuan, dia terbahagi kepada dua. Satu lazimah, satu lagi ghair lazimah. Okey, baik. Setakat ni boleh tuan-tuan Okay, kita lihat muka surat belakang. Okay, muka surat 124. Okay, yang ni tadi pengenalan dia tuan-tuan. Dia punya huruf lam terletak selepas hamzah wasal, kemudian lam tambahan, kemudian apabila kita nak memulakan bacaan, kena menggunakan baris atas. Okay, yang kedua, lam at-ta'rif ini tuan-tuan terbahagi pula kepada dua, iaitu lam at-ta'rif lazimah dengan ghairul lazimah. Okay, baik. Apakah yang dimaksud dengan lazimah? Lazimah ni tuan-tuan iaitu boleh dipisahkan antara huruf lam dengan perkataan. Antara huruf lam dengan perkataan. Maksudnya boleh dipisahkan. Boleh pisah huruf lam dengan perkataan. Kalau ghairul lazimah pula tak boleh pisah. Tak boleh pisah antara huruf lam dengan perkataan. Kalau kita lihat contoh di situ tuan-tuan, dia bagi contoh iaitu al-yauma dengan al-lazina. Saya nak cerita tuan-tuan, kalau tak ada lam apa untuk lazimah ni, kalau lam ada tanda sukun, maka dia adalah untuk lazimah. Kalau lam itu ada tanda di atasnya tanda sabtu atau syaddah, maka dia untuk ghairul lazimah. Boleh tuan-tuan? Lazimah ni dia boleh dipisahkan.
boleh pisah. Ini kaedah ni tuan-tuan, kaedah ulama susun kita nak kenal. Punya alif lam ni pun, huruf lam ni pun ada hukum. Kita ada hukum. Baik. Kita akan terakhir kita. Lepas tu kita akan masuk berkaitan dengan makhraj huruf, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita terus kepada A, tuan-tuan. Baik, kita pergi kepada ghairul lazimah. Okay, tuan-tuan, saya ulang balik. Ghairul lazimah ialah tidak boleh dipisahkan huruf tadi apa tuan-tuan? Huruf lam dengan perkataan. Saya buat ni. Tak ada huruf lam dengan perkataan. Baik, untuk huruf lam ta'arif tidak boleh dipisahkan dengan perkataan. Selepasnya, cara bacaannya terbahagi kepada 3. Cara bacaan dia. Cara bacaan terbahagi kepada 3. Cara bacaan terbahagi kepada 3. Okey. Kepada 3 cara. Okey, baik. Kita pergi cara yang pertama. Cara yang pertama kita lihat tuan-tuan dalam rujuk dalam kitab kita. Jika huruf lam at-ta'rif ini bertemu dengan huruf ya. Okey. Lam yang pertama, lam bertemu dengan huruf ya. Okey. Maka bacaannya wajib dibaca secara izhar. Wajib dibaca secara izhar. Okey. Yang kedua, okey dah buku kecil ni. Okey. Yang kedua, okey nanti tengok contoh tuan-tuan Yang kedua, jika huruf lam at-ta'rif bertemu dengan hamzah. Lam at-ta'rif bertemu dengan selepasnya hamzah, maka juga dibaca secara izhar. Okey. Baik. Dan yang ketiga, apabila huruf lam at-ta'rif ini bertemu dengan huruf lam at-ta'rif bertemu dengan lam bertemu dengan lam, maka di sini bukan lagi dibaca dengan izhar, tetapi dibaca secara idgham. Idgham ni bukan hukum tuan-tuan. Idgham ni maksudnya cara bacaan. Idgham ni maksud dari segi bahasa dia tuan-tuan, memasukkan. Izhar tadi ni tak payah masuk. Nak tahu masuk macam mana tuan-tuan? Kita tengok sama-sama contoh dia. Baik. Okey, baik, kita pergi yang pertama tuan-tuan. Cara bacaan lam at-ta'rif ini terbahagi kepada 3. Yang pertama tadi, apabila huruf lam at-ta'rif bertemu dengan huruf ya, maka dibaca dengan izhar. Okey, contoh di situ tuan-tuan. Wal yas'a. Okey Okey, sama-sama tuan-tuan kita baca sampai habis potongan ayat insya-Allah. Surah Al-An'am ayat yang ke apa ayat ke-6? Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 86. Baik, auzubillah sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Kita highlightkan di situ tuan-tuan, dan highlightkan situ warna biru wal Yas'a. Okey, kalau kita lihat di sini tuan-tuan, di bawah putih kita depan bacaannya secara izhar tanpa dengung. Okey, wal Yas'a. Sama-sama tuan-tuan. Wal Yas'a. Yang kata dengung tadi tuan, kalau wal itu salah. Yang izhar wal Yas'a.
Okey, baik. Contoh kedua tuan-tuan, kita ambil pada surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 66. Okey, di situ highlight warna biru Okey. Macam mana nak baca tuan-tuan? Tadi kita dah sebut pada awal tadi. Kita gunakan baris atas. Al-ana. Syarat dia kena baca secara izhar, tanpa dengung. Al-ana. Kalau baca tu dah kira termasuk idgham. Bacaan secara idgham. Tapi kita nak baca secara izhar, nyata, terang dan tanpa dengung. Baik tuan-tuan, kita mulakan. Kita baca satu ayat ni insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Al-ana, bacaan dia kena jelas. Baik, dan yang terakhir tuan-tuan, contoh dia ada banyak ni tuan-tuan. Ini di antara contoh-contoh yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang mana tuan-tuan, kalau kita lihat di sini, nak senang kita nak kenal sama ada bacaan dia izhar ke idgham ke. Macam ni kaedah dia tuan-tuan. Macam mana tadi? Apabila lam ta'arif itu tandanya ada tanda sukun di atasnya. Kecuali pada cara bacaan yang ketiga, lam bertemu dengan lam. Di atasnya ada tanda sabdu. Okey. Baik, yang ni kita dah jelaskan pada minggu yang sebelum-sebelum ni. Tak perlu kita ulang balik tuan-tuan. Okey, baik, kita nak contoh yang pertama. Ini kita baca secara idgham. Kenapa idgham? Sebab lam at-ta'rif bertemu dengan lam. Okey, kalau kita lihat dekat sini, contoh yang diberi ni tuan-tuan, lam dia ada satu, betul tak tuan-tuan? Walla, betul tak? Okay, itu dari segi ayat. Dari segi cara bacaan, dia akan bertukar. Dia akan tukar kepada cara bacaan. Okay, boleh saya padam tuan-tuan Okay, kita ambil sama-sama. Okay, padam yang atasnya. Okay, baik. Untuk contoh yang ketiga, lam at-ta'rif bertemu dengan huruf lam. Maka bacaannya adalah secara idgham. Okay, kita lihat contoh di sini tuan-tuan. Contoh dia yang pertama, alladhi, tadi allazi, di mana alif ini adalah hamzah wasal, kemudian lam ini allazi. Baik, dikatakan lam bertemu dengan lam. Kalau kita lihat sini tuan-tuan, lam dia satu betul, tapi kita pecahkan kepada cara bacaan. Alif, lam, kemudian betul kan? Alif, lam, za, ya. Okey. Okey, alif, yang wasal, kemudian allazi. Okey. Sama tak tuan-tuan bacaan? Ini dia, lam dengan lam. Allazi. Okay. Kaedah resam Usmani dah digantikan lam ini yang dua tadi jadi satu, digantikan dengan tanda sabdu. Okay. Allazi. Ini cara bacaan dalam segi penulisan. Allazi. Kita ambil yang kedua. Kita ambil yang panjang sikit. Wallati. Wallati. Wal hamzah wasal lati. Wallati. Okay, baik, kita tengok cara bacaan di mana bertemunya lam dengan lam. Apabila kita pecahkan dia wal, lam, ta, ya. Ini tuan-tuan, di sini terdapat dua huruf lam. Wallati. Ya, kalau
satu saja. Bila sini ada dua lam. Ini pertemuan dia. Maka di sini tuan-tuan, kita kena baca secara idgham. Idgham itu maksudnya ialah cara iaitu memasukkan alladhi, macam tu. Kalau tadi apa dia? Al-yawma wal yas'a. Kemudian al-ana. Jadi apabila ada tanda idgham, maka kita kena baca secara tanda sabdu, maka kena kita baca secara idgham. Baik tuan-tuan, kita baca sama-sama daripada contoh dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita baca yang warna biru atas sekali tuan-tuan, boleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca secara idgham, maka wajib dibaca dengan idgham. 1, 2, 3. Walladani. Sama sekali. Walladani. Nampak? Kita nak idgham kan tu. Kalau yang tadi tak ada walla, dia terus wal yasa'. Tak ada wal yasa', dia terus. Ni terus walladani. Itu dipanggil tuan-tuan di sini kita sebut idgham. Bacaan secara idgham, bukan hukumnya idgham. Cara bacaannya memasukkan, atau kita sebut dalam bahasa Arabnya idgham. Okey, terus kemudian yang kedua tuan-tuan, allazi. 1, 2, 3. Alladzina. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, alladzina. Kemudian yang keempat, wallati. Yang kelima, Allah. Dia sebut Allah, kan? Allah dia sebut Allah. Di situ ada Allah. Allah tu macam tak ada idgham. Allah tu secara izhar. Allah. Kalau ada secara idgham, Allah. Kemudian wallahi. Sekali lagi tuan-tuan. Wallahi. Baik. Okey, baik. Kita terus kepada yang terakhir. Kita sentuh sikit berkenaan dengan izhar qamari. Baik. Tadi selesai sudah berkenaan dengan cara bacaan kepada ghair lazimah. Dah selesai dah. Cara bacaan ni terbahagi kepada 3. Apabila lam at-ta'rif bertemu dengan dia, tuan-tuan, maka dibaca dengan izhar. Boleh. Kita tengok yang gambaran lazimah kan, yang ayat pertama kan, ini lam diperlukan dia juga kan. Kenapa nak ada lazimah bukan ghair lazimah? Nampak tak? Nampak. Okey, baik. Terima kasih Haji. Okey, al-yawma ni tuan-tuan, kalau kita lihat di sini lam at-ta'rif ni, kalau kita lihat tadi segi asal dia lam bertemu dengan ya. Tapi Haji beritahu lazimah ini cara bacaannya kata dia bertemu dengan ya juga. Baik, nanti kita akan masuk pada Haji pada surat 126 nanti penjelasan dia. Okey. Okey, baik. Penjelasan dia berkenaan dengan huruf lam at-ta'rif bertemu dengan huruf ya pada muka surat 125. Okey, baik. Terima kasih Haji. Kita masuk ni, kita lihat sama-sama insya-Allah. Baik, huruf lam at-ta'rif lazimah. Ini dah selesai tuan-tuan berkenaan dengan ghairul lazimah. Sekarang kita nak masuk kepada lazimah. Boleh tadi tuan-tuan? Boleh Okey, sikit lagi. Okey, huruf lam at-ta'rif lazimah boleh dipisahkan dengan perkataan selepasnya. Tadi ghairul lazimah, kalau lihat bawah putih depan tuan-tuan, tak boleh pisah huruf lam dengan perkataan. Okey, cara bacaan dia ada 3 bahagian. Cara bacaan dia ada 3. Kemudian lazimah ni pula ialah boleh dipisahkan huruf lam dengan perkataan. Okey, baik. Huruf lam at-ta'rif boleh dipisahkan dengan perkataan selepasnya terbahagi kepada 2 pula tuan-tuan. Yang ni pula terbahagi kepada 2 banyak cabang tuan-tuan
Yang pertama kita sebut izhar qamari. Tak berarti diulang balik insya-Allah. Izhar qamari. Kemudian yang kedua kita sebut idgham syamsi. Dalam bab ini tuan-tuan nak beritahu kepada kita bahawa lam ini merupakan hukum, ada hukum di situ dan perlu kita baca sama ada tuan-tuan baca secara idgham ataupun secara izhar. Tu dan bab ni nak menekankan bahagian tu. Sebab apabila ada, saya bagi contoh murid saya sendirilah, bila bertemu dengan al-lazi ni, dia baca al-lazi, dia tak tekankan. Siratal ladzi, dia macam tu. Siratal ladzi, kan? Kita tekan. Kalau murid saya baca siratal, dia baca laju siratal ladzi, seolah-olah di sini tak ada idgham. Kemudian apabila perkataan al-yawma tadi, contoh sini, dia panjangkan pula. Dia macam ada idgham. Al-yawma, sepatutnya kena baca secara izhar. Al-yawma. Baik. Kita lihat izhar qamari sekejap tuan-tuan. Baik, izhar qamari ni tuan-tuan dibaca secara izhar. Sebab dia nama pun izhar kan. Kemudian idgham syamsi ni dibaca secara idgham. Okey. Baik. Izhar qamari, kita lihat Roman 1 ni tuan-tuan. Apabila huruf lam at-ta'rif bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf qamariyah, maka wajib dibaca dengan izhar dan ia dinamakan izhar qamari. Manakala lamnya pula dinamakan lam qamariyah. Okey, baik tuan-tuan, kita lihat semula. Huruf izhar qamari. Ini tuan-tuan, huruf izhar qamari apabila huruf lam at-ta'rif tadi berjumpa dengan 14 ini. Apabila lam jumpa dengan 14 huruf ni tadi tuan-tuan, maka disebut hukumnya adalah izhar qamari. Okey, baik. Kita ambilkan satu dulu tuan-tuan. Kesemua 14 huruf tersebut dinamakan izhar qamari adalah untuk membezakan antara izhar halqi. Izhar halqi tuan-tuan kita ulang balik. Apabila izhar halqi ni maksudnya dalam bab apa tuan-tuan? Nun mati atau tanwin. Manakala seterusnya izhar syafawi mim mati dan izhar mutlak. Izhar mutlak tu ada 4. Al-dunya sinwanun qinwanun. Okey. Selain itu, sebab dibaca dengan bacaan izhar adalah disebabkan jauhnya kedudukan makhraj lam ini dengan 14 huruf qamariyah. Ini alasannya. Sebab jauhnya kedudukan makhraj lam ini dengan 14 huruf qamariyah, maka di situ kita kena baca secara izhar. Jelas, nyata dan tanpa demo. Baik tuan-tuan, ada berapa huruf tadi? Ada 14. Baik, kita baca sekali lepas kita habiskan tuan-tuan. Kita baca al-balagh secara izhar. Baik, sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Al-balagh. Kemudian al-hijarah wal fajri ilmi. Al-ilmi, al-ilmi. Kemudian al-qanidina al-mauta al-khashi'ina al-anharu wal-walidatu al-kitabu fal-jariyati wal-gharimina wal-yawmi wal-huda. Baik, untuk soalan haji tadi yang berkenaan dengan lam bertemu dengan huruf ya pada hukum hukum daftar lazimah juga kita apabila lam bertemu dengannya maka dibaca juga secara izhar.
Dan kita sebut nama izhar tu adalah izhar qamari. Dan lam tadi kita sebut lam apa? Lam qamariyah. Baik, wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti kita ulang sedikit saja tuan-tuan. Pada minggu hadapan insyaAllah panjang umur, sihat, diberikan kesihatan, kita akan sambung insyaAllah. Baik, terima kasih di atas tumpuan dan perhatian tuan-tuan semua. Ampun dan maaf di atas kelemahan penyampaian saya. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini mendapat syafaat daripada Allah, mendapat rahmat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sebarluaskan perkongsian ini kepada adik keluarga tuan-tuan dan perempuan insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ورزقا واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.